من أنا من أنا من والصلاة أنا والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد نور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علمك آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian untuk meneruskan pembelajaran TQS pada minggu ini, di mana sekian lama agak lama juga muallim tak buat kelas dengan kamu semua untuk Google Meet, hanya buat pada YouTube ya. Jadi pada hari ini kita teruskan lagi dalam Google Meet, iaitu belajar secara live. Pada pertemuan yang lepas kita dah masuk TQS pada surah Al-Mulk. Sekarang ni kita dah masuk surah Al-Mulk. Okey. Hari tu kita dah belajar, kalau siapa yang belajar di YouTube, kita dah belajar surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5 sahaja. Okey. Kita dah belajar apa fadilat surah Al-Mulk, apa yang kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kita dah tengok pengajaran yang dapat daripada surah Al-Mulk. Okey. Jadi pada hari ini kita masih lagi dalam surah Al-Mulk, di mana surah Al-Mulk ini, pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian, dibahagikan kepada 5 bahagian. Okey. Yang pertama hari itu kita belajar ayat 1 hingga 5. Jadi pada hari ini kita akan masuk ayat yang seterusnya, ayat 6 hingga 12. Nanti pada minggu hadapan kita akan masuk ayat 13 hingga 18 dan seterusnya sampailah ke ayat 30. Keseluruhan ayat surah Al-Mulk ada 30. Okey. Jadi pada hari ini kita sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 6 hingga 12. Jadi untuk ayat 6 hingga 12, pelajar-pelajar semua boleh buka buku TQS pada muka surat 95. Okey. Boleh buka muka surat 95. Jadi pelajar-pelajar boleh buka dulu. Sekiranya dah buka buku, boleh tunjuk good ataupun angguk saja, yang bermakna memberikan isyarat yang kamu semua dah buka buku pada muka surat 95. Okey, buka TQS tahun 2. Okey, surah Al-Mulk, muka surat 95. Okey. Muka surat 95. Okey. Ada muka surat 95 surah Al-Mulk. Al-Mulk ayat 6. Okey, bagus. Okey, kalau muallim suruh buka mic, okey, baru buka. Okey. Alright. Seterusnya kita dah buka muka surat 95. Kita masuk terus kepada pembelajaran. Jadi kita nak kaji ataupun kita nak belajarlah tentang surah Al-Mulk ni, menceritakan tentang apa. Okey, untuk struktur seperti biasa, pertama sekali yang kita akan pergi kepada struktur. Okey. Di mana seperti kalau dalam tugasan, struktur ni adalah perkara yang kamu perlu hafal lah. Okey. Nampak tak dekat skrin? Ada tak keluar dekat skrin? Skrin kamu nampak tak? Ada keluar struktur surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12. Ada? Okey. Jadi kita tengok struktur dia. Okey. Kalau untuk yang pertemuan yang lepas, ayat 1 hingga 5, dia sama sahaja strukturnya. Juzuk yang ke-29, muka surat 562, surah ke-67 di dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana kita masih dalam surah Al-Mulk. Cuma yang berbeza, dia punya apa yang berbeza adalah pada ayat dan juga tema. Kalau kamu lihat pada yang minggu lepas, pada pertemuan yang lepas, surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5, temanya adalah sains. Okey. Kenapa sains? Mungkin situ menceritakan langit dicipta sebanyak 7 lapisan. Ada lagi yang disebutkan, situ temanya sains. Tetapi surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12 ni pula, dia tema dia ada apa? Tema dia adalah aqidah, mengenai aqidah. Jadi untuk surah Al-Mulk ni, kalau kita masih dalam surah Al-Mulk, pelajar-pelajar semua dah hafal dah dia punya dia punya struktur, surat berapa semua dah hafal. Cuma yang berbeza adalah ayat berapa. Hari ni kita ayat 6 hingga 12. Pada minggu yang lepas kita belajar 1 hingga 5. Jadi bezanya di sini je, ayat dan juga tema. Tema dan ayat dia berubah. Yang lain samalah, juzuk 29, masih surah yang ke-67 dan muka surat 562. Itulah surah Al-Mulk. Okey. Jadi kita masih dalam perbincangan surah Al-Mulk. Okey. Untuk tajuk bagi ayat surah Al-Mulk yang ayat 6 hingga 12 ini, menceritakan apa? Tentang balasan bagi orang kafir. Nanti kita akan tengoklah daripada surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12 ni menceritakan apa balasan bagi orang kafir, okey, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas. Itu untuk struktur. Okey. Cuma kamu take note dekat sinilah ayat 6 hingga 12 dan juga tema dia. Tema dia adalah aqidah.
Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kita akan masuk kepada pembacaan surah Al-Mulk. Okey. Ya. Imran? Kenapa Imran? Okey. Kenapa? Kenapa? Muka surat 95. Cikgu dah tulis dekat chat. Muka surat 95. Okey? Muka surat 95. Alright. Okey, boleh. Muka surat 95 semua. 95. Yang baru masuk muka surat 95. Okey? Kita nak belajar surah Al-Mulk ni, ayat 6 hingga 12 dah. Jadi siapa yang buka YouTube, dia dah belajar dah ayat 1 hingga 5. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kita akan masuk pada pembacaan surah Al-Mulk. Okey. Kat sini siapa yang lancar untuk baca surah Al-Mulk? Kat sini siapa yang lancar dalam pembacaan surah Al-Mulk? Siapa yang lancar? Okey. Ada tak yang boleh baca daripada ayat 6 sampai 12 ni? Siapa yang angkat tangan tu? Muallim lupalah. Siapa ni? Yang nama Google Meet dia Zulbahari. Siapa? Muallim lupa nama. Siapa? Nama kamu? Siapa? Bukan. Faik. Okey, Faik. Okey. Jadi muallim buka, sama ada nak baca sendiri, muallim lihat, ataupun muallim baca dulu lepas tu kamu ikut. Mana yang kamu lebih selesa? Kita kena buat pelbagai cara lah supaya kamu selesa dan sebagainya. So macam mana? Kamu rasa macam mana? Nak baca sampai habis, muallim hanya lihat, ataupun muallim baca kamu ikut? Mana yang kamu rasa senang? Apa pendapat kamu semua? Okey? Ke nak? Apa dia? Okey, cuba seorang. Okey, muallim baca lepas tu ikut. Macam tu. Okay. Muallim baca lepas tu seorang ikut. Okey? Maksudnya muallim akan muallim akan pilih lah. Okey, ayat ni siapa? Macam yang sebelum ni lah kita buat. Boleh? Okey? Okey, untuk yang pertama, untuk pembacaan surah Al-Mulk ayat yang ke-6, muallim nak siapa tadi? Faik. Faik. Mana Faik tadi? Muallim dah hilang dah. Mana? Ada? Faik ada? Ada tak? Okey, Faik. Okey, Faik bersedia. Okey, yang lain dengar. Lepas ni muallim yang sebut je siapa-siapa. Dia kena ikut baca. Okey? Okey, Faik bersedia untuk ayat yang ke-6. Okey, semua boleh lihat skrin ataupun lihat buku lah. Sama je. Dua-dua ni sama je. Nak tengok buku pun boleh, nak tengok kat skrin pun boleh. Okey, Faik. Okey, bersedia. Okey, muallim akan baca, kemudian kamu ikut. Okey, baca dengan tajuk yang betul lah. Okey? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey? Okey, boleh. Baik. Ke kamu punya line slow. Cuba sekali lagi. A'udzubillah. Okey, cuba. Okey, bagus. Okey, ayat yang ke-6 baik. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Okey, cuba baik. Ayat yang ke-6, walilladzi Masih. Okey, bagus. Okey, terima kasih Faik. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya muallim nak pelajar perempuan pula. Siapa pelajar perempuan yang nak cuba untuk ayat yang ke-7? Siapa pelajar perempuan yang nak cuba? Okey, muallim buka. Siapa yang nak? Okey, ada tak yang nak? Kalau tidak, muallim pilih je sesiapa. Ada tak? Siapa yang nak? Pelajar perempuan? Okey, ada tak? Kalau tidak, muallim nak. Tak hafal? Tak apa, tak payah hafal dulu. Baca, tengok dekat buku. Okey, Kisah Damia boleh? Kisah Damia boleh? Mana Kisah Damia? Hilang dah.
Mana Kisha? Ajak Muallim cari. Muallim tak jumpa kamu lah. Mana Kisha Damia? Okey. Kisha Damia boleh tak? Boleh tak untuk ayat yang ke-7? Boleh? Boleh? Okey, bagus. Okey. Kisha Damia bersedia. Okey, untuk ayat yang ke-7. Idza okey. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Okey, cuba Kisha Damia. Okey, tahniah. Bagus. Okey, Kisha Damia, terima kasih. Okey, untuk ayat yang ke-8, Muallim nak lelaki, pelajar lelaki yang rasa yang boleh kejap. Okey, ni pelajar lelaki dulu Okey, Haris Akmal dulu. Okey? Haris dulu. Okey, yang Faik dah kan? Yang dah tak apa. Okey. Haris Akmal boleh? Haris Akmal untuk ayat yang ke-8. Boleh? Boleh tak? Boleh Haris? Boleh? Okey, bagus. Okey, Haris bersedia untuk ayat yang ke-8. Dia panjang sikit lah ayat yang ke-8 ni. Okey. Takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Okey, cuba Haris Akmal, cuba. Okey, bagus. Okey, bagus kepada Haris Akmal. Okey, ayat yang ke-9, Muallim nak pelajar perempuan. Okey, siapa pelajar perempuan yang nak cuba? Siapa pelajar perempuan yang nak cuba? Okey, ada tak pelajar perempuan yang nak cuba? Ada? Pelajar perempuan yang nak cuba ada? Okey, cuba. Siapa yang cakap saya tu? Muallim tak nampak. Siapa tu? Siapa? Siti apa? Siti Zarina. Okey. Siti Zara. Okey, boleh. Okey, boleh. Bersedia. Dia bersedia untuk ayat yang ke-9. Okey. Qalu bala. Okey, dengar Muallim baca dulu. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Okey, cuba ayat yang ke-9. Okey. Qalu bala. Okey, tahniah. Okey, boleh. Okey, itu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9. Okey, seterusnya pelajar lelaki. Kita gile-gile, kejap pelajar lelaki, kejap pelajar perempuan. Okey, pelajar lelaki, siapa yang nak cuba pelajar lelaki? Siapa tu? Fahim Amsyar. Betul? Okey, Fahim dulu. Okey, Munzir sekejap, kita bagi Fahim dulu. Okey, Fahim bersedia untuk ayat yang ke-10. Okey, waqalu. Okey, Fahim bersedia.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Okey, cuba Fahim Ansyar. Okey, bagus. Terima kasih Fahim Ansyar. Okey, yang seterusnya. Tadi ada yang nak tu. Tadi siapa tu? Munzir. Ada Munzir. Munzir? Mana Zaim Munzir mana? Ada? Ada tak Zaim Munzir? Ada? Hilang dah. Okey, ada. Okey, Zaim. Untuk ayat yang seterusnya, ayat yang ke-11. Okey? Bersedia untuk ayat yang ke-11. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Okey, Zaim cuba ayat yang ke-11. Fa'tarafu. Okey, bagus. Terima kasih Zaim Munzir. Okey, seterusnya yang terakhir, ayat yang terakhir, muallim nak belajar perempuan, iaitu Kaisara Imani. Boleh? Kaisara Imani boleh? Ada tak Kaisara Imani dalam ni? Ada? Ada? Okey. Tak apa, Syafiqah, nanti lain kali kamu baca. Okey, kita bagi kepada Kaisara Imani. Okey, Kaisara Imani untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Okey, innal ladzi tu. Bersedia? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey, Kaisara Imani ayat yang terakhir. Ayat 12, ayat 12. Yang terakhir. Wa innal ladzina yakhshaw. Firatu wa ajrun Okey, bagus. Terima kasih Kaisara Imani. Sadaqallahul azim. Okey, pelajar-pelajar semua, yang tadi yang kamu dan muallim dan pelajar-pelajar yang baca tadi tu adalah surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12. Okey. Jadi kita dah habis pada pembacaan surah Al-Mulk. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada terjemahan. Okey, terjemahan kamu boleh buka muka surat 101. Okey, kita akan tengok apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12. Okey. Ayat, okey, bukan muka surat 101. Okey, 101. Okey, sama dekat skrin ni. Okey, yang pertama kita tengok maksud dia. Yang pertama, ayat yang ke-6. Okey, memang kita belajar ayat 6 hingga 12. Walilladzina, dan bagi orang kafaru, okey, orang kafir bi rabbihim, terhadap Tuhannya, azabu, disediakan siksaan, okey, jahannam, okey, neraka jahannam, wa bi'sa, dan itu seburuk-buruk, al-masir, tempat kembali. Okey, dalam ayat yang ke-6 ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu apa? Allah memberitahu orang kafir ini mereka disediakan siksaan yang berat, siksaan yang teruk ataupun siksaan yang amat pedih di neraka mana? Neraka jahannam. Okey, kalau nama neraka ada banyak. Okey, neraka jahannam,
banyak lagi ada nama-nama neraka yang lain yang kita boleh tahu daripada banyak surah. Surah juzuk 30 pun banyak juga menceritakan tentang nama neraka pun ada. Okey, jadi orang kafir ini mereka disediakan siksaan di neraka Jahannam, dan Allah kata apa? Dan itu seburuk-buruk tempat kembali, dan neraka itu adalah tempat-tempat seburuk-buruk tempat kembalilah, dan tempat sebaik-baik tempat kembali adalah apa? Syurga. Okey, jadi itu yang Allah bagi tahu, orang kafir ni dia akan disediakan siksaan di dalam neraka Jahannam. Okey, yang seterusnya ayat yang ketujuh, apabila ulku, mereka dilemparkan fiha, ke dalamnya, sami'u, mereka mendengar. Mereka ni merujuk kepada siapa? Orang kafir lah, ataupun penghuni-penghuni neraka, laha, terhadapnya, syahiqan, suara yang mengerikan, wahia, dan ia neraka, tafur, sedang mendidih. Okey, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka dilemparkan dalam neraka, mereka mendengar suara-suara yang mengerikan. Kerana apa? Neraka ini adalah tempat-tempat yang sangat memedihkan ataupun sangat menakutkan, sehingga orang di dalam penghuni neraka itu menjerit-jerit ketakutan. Dan api neraka itu sendiri sifatnya adalah tidak sama seperti di api di dunia. Ini tak ada. Tak ada ke? Okey. Alright. Okey. Ada tak? Muallim tak perasan tadi. Okey. Jadi kita sekarang dekat ayat yang ke ni. Okey. Ayat yang ke-7. Jadi Allah beritahu apa? Di dalam neraka ada suara-suara yang mengerikan. Kenapa? Kerana takutnya dengan azab Allah dekat di dalam neraka. Sedang mendidih. Maksudnya api yang mendidih. Suara sangkut-sangkut. Mungkin internet cikgu ada agak problem kat situ. Itu yang sangkut-sangkut tu. Okey, seterusnya, ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8. Takadu, ia hampir, tamayyazu, ia terbelah, minal ghaiz, kerana marah kepada orang kafir. Siapa yang marah kepada orang kafir? Itulah neraka. Okey, kullama, setiap kali ulqiya, dilemparkan, fiha, ke dalamnya, faujun, sekelompok, sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga-penjaga neraka, alam, apakah belum pernah, ya'tikum, datang kepada kamu, nadhir, pemberi peringatan. Jadi neraka, setiap kali orang kafir dicampakkan ke dalam neraka, neraka ni akan marah kepada orang kafir. Sebab apa? Kenapa dia marah? Sebab orang kafir ini, kebenaran ataupun Islam telah sampai kepada mereka, tapi mereka tolak, mereka tak nak terima Islam. Itulah sebab kerana apa mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka diseksa dengan azab yang sangat berat. Okey, itu dalam ayat yang ke berapa? 8. Sekarang kita pergi ayat yang ke-9. Qalu, mereka berkata. Mereka tu berkata, siapa yang berkata? Ya. Okey. Kerana apa? Munzir, ada apa soalan, Munzir? Kamu ada soalan ke? Okey. Seterusnya, ayat yang ke-9. Qalu. Yang mana? Yang mana tu? Bukan. Kita sekarang membincangkan tentang orang kafir, bukan orang Islam. Sekarang ayat ini menceritakan tentang orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, dan diterima azab yang sangat pedih dan berat. Bukan orang Islam, orang kafir. Kerana apa? Mereka ni dah datang kebenaran kepada mereka, Islam dah datang kepada mereka, tapi mereka tolak, mereka enggan. Itulah akibat apabila mereka tolak, itulah mereka diberikan siksaan yang berat di dalam neraka Jahannam. Okey, ayat yang ke-9. Qalu, mereka berkata, bala, benar ada. Mereka berkata ni merujuk kepada siapa? Orang-orang kafir tadilah. Bala, benar, yang ni ada. Qad, sungguh,
ja'ana telah datang kepada kami nadhirun pemberi peringatan fakadzabna lalu kami telah dustakan. Kamu lihat dekat ayat yang ke-9 ini, mereka pun berkata kepada neraka, mereka tak apa, benar, ada kebenaran ataupun Islam telah datang kepada mereka, tapi mereka kata apa, lalu fakadzabna lalu kami telah mendustakan. Kamu nampak tak kat situ? Apa dia? Okey. Fakadzabna, kami telah mendustakan. Okey, pergi muka surat seterusnya, ayat yang 102. Fakadzabna wa qulna, tadi mana? Qalu fakadzabna wa qulna. Dekat ayat 101 masih yang bahagian bawah. Faqulna wa qulna, dan kami katakan tidak pernah nazzala menurunkan Allah min daripada syai'in. Masih dalam muka surat 101. Nampak ni? Kalau kamu lihat dekat skrin, kamu akan nampak satu-satu. Kita dah bahagian atas ni dah. Allah daripada sesuatu pun. Okey, pergi kepada muka surat seterusnya 102. Lagi apa yang dikatakan? In, tidaklah antum kamu illa kecuali fi dalam dalalin, kesesatan yang kesesatan kabir yang besar. Itu dalam ayat terjemahan ayat ke-9. Ayat ke-10, waqalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang kafir. Lau kunna, kalau kami dahulu, nasma'u, kami mendengarkan, au na'qilu, atau kami berfikir, ma kunna, tidaklah kami berada fi, pada ashabi, golongan, iaitu penghuni as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi daripada ayat 10 ni kita dapat lihat yang orang kafir ni benar berasa menyesal. Sebab apa? Sebab mereka tak mendengar ataupun mereka tidak berfikir kebenaran tu yang datang tu adalah kebenaran daripada Allah, tapi mereka menyesal. Kalau mereka kata apa? Kalaulah kami terima dulu kebenaran ini, pasti kami tidak akan jadi penghuni ashabi, golongan penghuni neraka as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Mereka menyesal. Jadi apabila mereka menyesal di neraka, sudah terlambat. Tidak ada orang kata kamu tak boleh nak patah balik dan sebagainya. Tapi maka kamu terimalah siksaan yang berat daripada Allah selama-lamanya. Okey? Seterusnya ayat yang ke-11, fa'tarafu, kemudian mereka mengakui bidzambihim, dosa-dosa mereka, fasuhqan, maka kebinasaan, li ashabis sa'ir, bagi para penghuni neraka yang menyala. Okey, apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka, barulah mereka nak sedar. Yang kedua, barulah mereka nak menyesal dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Barulah mereka mengaku, memang kami membuat dosa dulu, kami tidak menerima kebenaran. Jadi balasan untuk mereka adalah apa? Para penghuni neraka yang menyala. Itu dalam ayat yang ke-11. Okey, ayat yang ke-12, inna, sesungguhnya alladzina, orang yang yakhshawna, takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaibi, pada waktu bersendirian, lahum, bagi mereka, maghfiratun, keampunan, wa ajrun, dan pahala kabir, yang besar. Jadi dalam ayat 12 ni menceritakan tentang orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah dalam waktu bersendirian, maksudnya bila dia duduk seorang-seorang, tak ada orang lain, dia tak melakukan maksiat kepada Allah, tapi dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapat keampunan, pahala, dan juga pahala yang besar. Okey, jadi dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12 ni menceritakan tentang apa, belajar-belajar? Menceritakan tentang orang kafir yang menerima balasan di dalam neraka Jahannam. Okey, yang kedua menceritakan tentang orang yang takut kepada Allah, maka pada waktu bersendirian, maka dia mendapat keampunan dan pahala yang besar. Jadi kamu dah faham dah sekarang. Surah Al-Mulk ni ayat 6 hingga 12 ni menceritakan tentang orang kafir menerima siksaan di dalam neraka Jahannam. Kemudian mereka menyesal, mereka mendengar suara-suara yang mengerikan di dalam neraka. Kemudian mereka mengaku dosa-dosa yang mereka lakukan. Okey, itu adalah terjemahan dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12. Jadi kamu semua faham tak tentang apa surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12 ni menceritakan tentang apa? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya kita akan terus kepada
Tiga masuk perkata. Tiga masuk perkata ni diambil daripada terjemahan tadilah. Maksudnya tiga masuk perkata ni supaya kamu tahu perkataan setengah perkataan di dalam Al-Quran. Apabila kamu membaca di dalam Al-Quran, kamu tahu, oh, ini maksud dia suara, contoh syahiqan. Okey, syahiqan, suara yang mengerikan. Jadi kamu bila kamu jumpa dalam Al-Quran syahiqan, ya, apa dia? Bukan. Tak. Kamu tak perlu bulatkan. Tak perlu. Perkataan-perkataan ni, okey, yang syahiqan, suara yang mengerikan, al-masir, tempat kembali, jahannam. Kalau kamu nak bulatkan untuk kamu mudah hafal. Okey? Boleh. Yang ni tiga masuk perkata ni adalah perkara yang kamu kena hafal. Okey, contoh syahiqan, maksudnya apa? Suara yang mengerikan. Ya? Okey. Okey, nak tanya apa tu? Belum lagi, sikit lagi. Okey? Okey, guna apa tu? Okey, boleh. Okey, jadi tiga masuk perkata ni, kamu boleh ambil pensel. Okey, kamu tengok syahiqan. Okey, dekat buku ni kat mana maksud syahiqan? Okey, syahiqan berada pada ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-7. Okey, maksudnya apa? Suara yang mengerikan. Okey, kamu tak jumpa jahannam daripada ayat yang ke-6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Yang bermaksud jahannam ni apa maksud dia? Neraka jahannam. Okey, al-masir kalau kamu jumpa pun dekat ayat yang ke-6. Okey, tadi azabu jahannam wa bi'sal masir. Masir tu adalah tempat kembali. Okey, syahiqan, suara yang mengerikan. Mana perkataan syahiqan? Okey, kamu tengok ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Tu syahiqan. Jadi kamu bulatkan suara yang mengerikan. Okey, jadi tiga perkataan yang kamu dah bulat ni, jadi mudah untuk kamu hafal nanti. Boleh? Okey? Okey? Ada jahannam. Okey, kamu lihat kat skrin, muallim tunjuk. Ni jahannam dekat sini. Ayat yang ke-6 kat sini. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Ayat yang ke-6. Okey, bulatkan. Okey. Yang mana yang tak tahu? Okey. Jahannam ni bermaksud neraka jahannam. Jadi kamu bulatkan. Jadi syahiqan, mana syahiqan? Dekat ayat yang ke-7. Okey, syahiqan bermaksud suara yang mengerikan. Jadi kamu bulat. Jadi kamu tahulah perkataan-perkataan ni apa maksud dia. Apa dia? Okey, dah jumpa semua, bagus. Jadi yang ketiga, apa lagi perkataannya? Perkataannya adalah al-masir. Al-masir kat sini dekat ayat yang ke-6. Okey, jahannam tadi kamu bulat. Wa bi'sal masir. Masir bermaksudnya tempat kembali. Jadi kamu perlu bulatkan. Apa? Jumpa dua? Dia mesti akan jadi, dia akan ada tiga. Okey, cikgu tak ambil ayat yang jauh-jauh. Cikgu ambil dekat-dekat je. Okey? Okey, ya. Alright, boleh. Untuk tiga masuk perkataan. Okey? Okey. Ya, okey. Yes. Ada apa tu? Okey, nampak? Okey. Okey, itu adalah tiga masuk perkataan yang perlu kamu buat. Okey. Okey, yang terakhir kita akan pergi kepada huraian ringkas. Okey.
huraian ringkas. Huraian ringkas ni kamu boleh buka muka 102 lah. Okey, huraian ringkas daripada apa yang dikatakan di dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12. Okey. So yang pertama kita tengok tempat kembali orang-orang kafir adalah di dalam neraka. Jadi orang-orang kafir ini yang tidak menerima Islam ataupun yang kufur kepada Allah, tempat mereka adalah di neraka selama-lamanya. Orang Islam pula, mereka kalau mereka banyak dosa, melakukan dosa, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi setelah mereka dah diterima azab, setelah mereka dah habis azabnya, maka orang Islam itu akan dapat masuk ke dalam syurga. Tapi berbeza dengan orang kafir. Orang kafir akan duduk di dalam neraka selama-lamanya. Okey. Itulah orang-orang kafir. Okey, yang kedua, orang-orang kafir akan mengaku di akhirat kelak bahawa telah sampai peringatan kepada mereka, tetapi mereka telah mendustakannya. Jadi kita dah lihat dalam ayat keberapa tadi, mengatakan orang kafir dia kata apa? Mereka mengaku dan mereka kata peringatan dah sampai kepada mereka, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mendustakannya ataupun mereka tidak terima. Mereka menyesal di akhirat kelak. Itulah orang-orang kafir. Okay, yang ketiga, orang-orang kafir juga akan mengakui dosa-dosa mereka dan menyesal atas segala perbuatan mereka di dunia. Mereka pun di neraka nanti mereka akan menyesal. Mereka mengaku mereka lakukan dosa-dosa tersebut dan mereka akan menyesal dengan perbuatan mereka ketika di dunia. Itulah orang kafir. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah untuk melakukan dosa akan memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Orang yang takut, ciri-ciri orang beriman apa dia belajar? Salah satunya adalah takut kepada Allah. Mereka takut orang yang takut kepada Allah ini, mereka akan takut untuk melakukan dosa dan mereka akan memperoleh apa? Keampunan dan juga pahala yang besar. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, ketika kita mestilah takut untuk melakukan dosa walaupun dalam keadaan bersendirian. Jadi bila di hadapan orang, kita mungkin akan melakukan perkara yang baik, tetapi bila kita bersendirian, siapa yang tahu tentang diri kita? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Okey, sebab tu orang yang takut melakukan dosa dalam keadaan bersendirian ni, mereka akan memperoleh keampunan yang banyak. Okey, boleh tak jelas tak untuk huraian ringkas untuk surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12? Okey, kamu ada apa-apa soalan tak untuk ditanyakan? Okey, ada tak? Okey, jadi muallim akan postkan tugasan tugasan hari ini. Jadi kamu boleh, nanti kamu perlu siapkan. Okey, ada soalan tak? Setakat ni faham? Faham tak? Jadi alhamdulillah. Ada tak? Kalau ada nak tanya boleh. Kalau apa dia? Kerana apa? Mungkin cikgu punya internet. Cikgu punya internet lah problem. Cikgu pun tak tahulah. Ya. Okey. Nak tanya apa tu? Apa dia? Ada, cikgu ada rakam. Nanti kalau siapa yang tak sempat nak tengok, ada apa dia tak berapa dengar, tu masalah line ustaznya. Okey, ya, ulang balik yang mana? Apa dia? Tugasan muallim dah post dekat dalam grup WhatsApp untuk tahun 2. Okey, boleh? Muallim dah post dah. Tugasannya apa? Kamu kena hafal struktur, 3 huraian ringkas, 3 masuk perkata yang kita belajar tadi. Lepas tu surah Al-Mulk ayat 6 hingga 12. Itu sahaja tugasan dia. Okey? Untuk kuis akan dibuat selepas dah habis pada surah Al-Mulk ini. Dah habis belajar surah Al-Mulk sampai ayat ke-30, barulah kita akan buat kuis dan 10 soalan. Okey? Boleh? Boleh tak belajar semua? Boleh tak? Boleh? Hari ni belum ada kuis lagi. Tunggu dah habis ada habis belajar surah Al-Mulk, baru ada kuis. Kat situ muallim akan letak soalan. Okey? Jadi kena belajar dululah. Habiskan dulu surah Al-Mulk, lepas tu baru kita buat kuis. Okey, boleh? Apa dia? Surah apa?
Ada? Cikgu dah post dekat WhatsApp dah. Okey? Untuk tugasan. Boleh? Boleh belajar-belajar? Boleh? Jadi kalau okey, cikgu dah WhatsApp dah. Okey, jadi sekiranya kalau tak ada apa-apa soalan, muallim nak akhiri kelas. Okey, supaya masa yang ada ni kamu boleh fokus untuk siapkan tugasan, hafazan dan sebagainya. Okey? Boleh belajar-belajar? Boleh? Insya-Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kamu semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang pada hari Minggu hadapan dalam surah Al-Mulk ayat seterusnya dan okey? Boleh? Okey, insyaAllah. Jadi kamu semua jaga diri, kita jumpa lagi pada kelas akan datang insyaAllah. Tutup kelas dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, jumpa lagi insya-Allah.